Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratim mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa syukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan kepada kita dengan memberikan kita kesihatan, kekuatan untuk kita meneruskan kehidupan kita, khususnya dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan sepanjang bulan Ramadan yang telah kita lalui pada tahun ini akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima dan kita akan menghabiskan sisa-sisa baki-baki Ramadan yang masih ada ini dengan menambahkan amal ibadah kita, dengan membanyakkan membaca Al-Quranul Karim, dengan kita berqiyamul lail dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menerima amal ibadah yang kita laksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini insya-Allah kita akan sama-sama melihat atau mendengar sempena dengan Ramadan Al-Mubarak ini ialah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar dalam bulan Ramadan. Pada ketika ini kita sedang menghadapi suatu peperangan, iaitu peperangan menentang virus COVID-19. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada kita dan kita dapat mengatasi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala coronavirus yang sedang melanda negara kita dan dunia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini insya-Allah saya akan berkongsi dengan tuan-tuan peristiwa-peristiwa besar dalam bulan Ramadan. Kewajipan berpuasa sebulan Ramadan bukanlah menjadikan umat Islam itu keletihan dan tidak bermain. Hakikatnya, ibadah puasa itu lebih menguatkan lagi jiwa umat Islam untuk terus melaksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya, insya-Allah. Faktor asas dan kekuatan umat Islam bukan diukur daripada bentuk fizikal dan material, tetapi ianya adalah dorongan dalaman jiwa yang berteraskan kepada keimanan dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelemahan jiwa umat Islam hari ini dilihat dengan nyata apabila dalam bulan Ramadan di kalangan remaja kita ada yang mengeluh keletihan. Bahkan kalau pada musim persekolahan, kita lihat pelajar-pelajar ada yang tidak hadir ke sekolah. Apakah dengan tidak makan di siang hari ini menjadi punca kepada kelesuan umat Islam dan atau faktor lemahnya iman? Sehubungan itu, kita perlu menelusuri sejarah dan mengambil ibrah daripada peristiwa Ramadan daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga zaman ini. Bagaimana umat Islam terdahulu menjadi begitu gagah
di bulan Ramadan yang mulia ini, dan kegagahan umat Islam sepatutnya menjadi ikutan kepada kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara peristiwa-peristiwa besar tersebut adalah yang pertama, pembebasan Mekah ataupun dikenali sebagai Fathu Makkah. Pembebasan Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada 10 Ramadan 8 Hijrah. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta 10,000 pasukan tentera Islam bergerak dari Madinah menuju ke Mekah. Kemudian mereka menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Kaabah. Peristiwa yang kedua, peristiwa yang kita biasa dengar yang berlaku dalam bulan Ramadan ialah Perang Badar. Perang Badar merupakan perang pertama yang berlaku pada hari Jumaat 2 Ramadan tahun kedua Hijrah. Jumlah tentera Islam seramai 313 orang berhadapan 1,000 tentera musyrikin Mekah yang lengkap bersenjata. Dalam peperangan ini, tentera Islam memenangi pertempuran dengan 70 tentera musyrikin terbunuh, 70 lagi ditawan. Perang ini adalah suatu yang luar biasa kerana ketika tentera Islam yang kurang jumlahnya, lemah dari sudut kelengkapan dan berpuasa pula pada bulan Ramadan, tetapi menang dalam pertempuran tersebut. Ini membuktikan puasa bukan penyebab umat Islam bersikap lemah dan malas, sebaliknya berusaha demi mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika ini kita berperang dengan virus. Mudah-mudahan dengan bantuan Allah kita dapat mengatasinya. Yang ketiga, peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan ialah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Tabuk. Peristiwa ini berlaku pada bulan Rejab tahun 9 Hijrah. Rasulullah dan tentera Islam keluar ke Tabuk pada bulan Rejab dan kembali ketika bulan Ramadan. Peperangan ini memakan masa selama 50 hari. Secara tepatnya, peperangan di Tabuk memakan masa selama 20 hari sahaja. Ketika ini cuaca sangat panas, kekurangan kelengkapan senjata serta makanan. Peperangan Tabuk ini ialah peperangan yang terakhir yang diikuti oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Segala kesusahan tidak melemahkan semangat jihad tentera-tentera Islam. Yang keempat, Islam sampai ke Yaman. Yaman terletak di selatan semenanjung Tanah Arab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Talib dengan membawa surat baginda untuk penduduk Yaman, khususnya suku Hamdan. Dalam tempoh 1 hari, semua mereka memeluk agama Islam secara aman. Peristiwa bersejarah ini terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijrah. Yang kelima, peristiwa besar yang berlaku pada bulan Ramadan, Khalid bin Al-Walid meruntuhkan berhala Al-Uzza. Setelah umat Islam membebaskan kota Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyucikannya dengan memusnahkan 360 patung di sekeliling Kaabah. 5 hari sebelum berakhirnya Ramadan tahun ke-9 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Khalid bin Al-Walid untuk memusnahkan patung Al-Uzza di Nakhla. Menurut kepercayaan Arab Jahiliyah, Al-Uzza adalah patung dewi terbesar di situ. Ia sering disebut oleh masyarakat Arab saat melafazkan sumpah. Khalid Al-Walid melaksanakan tugas itu dengan bergerak menuju ke Nakhla
lalu menghancurkan patung Al-Uzza. Setelah itu penyembahan patung pun berakhir. Yang keenam, penyerahan kota Taif. Kota Taif pernah mencatat sejarah ketika penduduknya mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat berdakwah di sana. Setelah baginda dan umat Islam berhasil membebaskan Mekah, kaum Bani Thaqif bersifat keras dan tidak mahu menerima Islam. Baginda dan tentera Islam mara ke Taif lalu mengepungnya dalam waktu lama. Akhirnya rombongan mereka datang ke Mekah di bulan Ramadan tahun ke-9 Hijrah dengan menyerahkan kota Taif sebagai tanda menyerah. Patung Al-Lata yang dipuja sebelum ini dimusnahkan. Yang ketujuh, pembebasan Andalusia atau Spanyol. Andalus adalah nama Arab yang diberikan kepada wilayah-wilayah bahagian semenanjung Iberia yang diperintah oleh orang Islam selama beberapa waktu mulai tahun 711 sampai 1492 Masihi. Pada 28 Ramadan tahun ke-92 Hijrah, Panglima Islam bernama Tariq bin Ziyad dikirim pemerintahan Bani Umayyah untuk menawan Andalus. Tariq memimpin armada Islam menyeberangi laut yang memisahkan Afrika dan Eropah. Setelah pasukan Islam mendarat, Tariq membakar kapal-kapal tentera Islam agar mereka tidak berfikir untuk berundur. Akhirnya Andalus ditawan dan menyelamatkan rakyatnya yang dizalimi. Islam bertapak di Andalus selama 8 abad dan mengasaskan peradaban yang tinggi nilainya kepada dunia barat. Peristiwa yang ke-8, tentera Islam mengalahkan tentera Mongol. Pada tahun 126 hingga 1405 Masihi, kaum Mongol melebarkan penaklukannya hampir ke semua benua Asia. Menurut catatan, penaklukan mereka meliputi seluas 33 juta kilometer persegi. Jeneral tentera Mongol dikenali sebagai Genghis Khan. Dalam misi penaklukan itu, mereka membunuh lebih 1 juta rakyat negara yang dikalahkan. Penaklukan mereka menjangkau sampai ke Moskow. Pada tahun 1258, tentera pimpinan Jeneral Hulagu Khan merempuh kota Baghdad yang menjadi kemegahan dinasti Abbasiyah. Dalam serangan itu, bilangan umat Islam yang terbunuh dan banyak buku karangan ulama Islam dibuang ke dalam sungai Furat dan Dajlah sehingga airnya menjadi hitam kerana tinta. Pada 15 Ramadan 658 Hijrah bersamaan 1260 Masihi, tentera Islam melancarkan serangan balas. Tentera Islam dan para ulama pimpinan Sultan Qutus dari dinasti Mamluk Mesir mara ke Palestin. Setelah Mongol menguasainya, kedua pihak bertemu di Ain Jalut. Dalam pertempuran itu, tentera Islam meraih kemenangan dan berhasil menawan Kitbuka Noyen, seorang Lieutenant Kristian yang memberi nasihat kepada Hulagu Khan untuk menyerang Baghdad. Kemenangan Islam itu adalah suatu yang luar biasa kerana tentera Mongol terkenal dengan kegagahan dan kezaliman. Peristiwa yang ke-9 ialah kejayaan tentera Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi 584 Hijrah membebaskan sebahagian besar negeri yang pernah dikuasai oleh pihak kaum Salib ataupun Kristian. Yang ke-10, persediaan perang Khandaq. Tentera Islam menggali parit Khandaq untuk persediaan perang Khandaq. Selain itu, di bulan Ramadan juga berlaku peristiwa yang sangat penting
yang perlu kita ketahui, iaitu dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Quran. Dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat fitrah. Kesimpulannya, peristiwa-peristiwa sejarah yang berlaku di bulan Ramadan ini bukanlah berlaku secara tidak sengaja, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah merancang dengan baik agar menjadi inspirasi dan motivasi kepada umat selepas itu, bahawa bulan Ramadan bukanlah bulan yang hanya berehat dan tidur sepanjang hari. Aktiviti harian perlu diteruskan seperti biasa, bahkan ditambah ganjaran pahala apabila melakukan amalan-amalan soleh. Allah Subhanahu wa taala mengetahui fitrah manusia yang memerlukan kepada keperluan fisiologi. Justru itu, keletihan yang berasaskan kepada ketundukan dan kepatuhan kepada Allah telah melayakkan hamba Allah Subhanahu wa taala ini diberi kemenangan sama ada di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada Ramadan kali ini kita akan dapat melaksanakan amanah, melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan kekuatan yang Allah telah berikan kepada kita, kerana sebenarnya bulan Ramadan bukan melemahkan tetapi memberikan kekuatan, sebagaimana contoh peristiwa-peristiwa yang telah kita kongsi bersama sebentar tadi. Itu saja untuk perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan untuk tuan-tuan, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampunkan, dan akhir sekali kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gembira, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, orang yang berpuasa itu akan mendapat dua kegembiraan. Yang pertama, gembira ketika berbuka puasa, dan yang kedua, gembira ketika bertemu Allah di hari kiamat nanti, insya-Allah. Sekian segala kelemahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Aqul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.